Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur dengan izinnya. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat guru-guru kita, saya cakap karamah ibu, hikmah bapa, dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam siri podcast Jangan Elak Ini Semua Cobaan, anjuran Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia Universiti Malaya. Pertama kali selamat datang kepada panel kita yang dijemput khas pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua pendengar siri podcast kita pada hari ini. Dan untuk makluman semua, siri podcast kita boleh didengari melalui saluran Spotify Cakap Malaysia Universiti Malaya, dan juga boleh ditonton melalui saluran rasmi YouTube Seni Silat Cakap Malaysia Universiti Malaya. Lagi sekali saya ulang, tajuk podcast kita Jangan Elak. Jadi panel-panel harap-harap tidak mengelak lah, untuk menjawab segala persoalan perbincangan kita pada hari ini. Dan sokongan daripada semua pendengar, penonton amat kami alu-alukan. Okey, jadi pada hari ini buat julung kalinya, siri podcast ini dihasilkan oleh Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia Universiti Malaya. Untuk rekod bagaimana wujudnya idea menerbitkan siri podcast ini, ianya ilham daripada para tenaga pengajar Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia Universiti Malaya, dan mendapat sokongan penuh daripada penyelia kita, Encik Syarim bin Mar Amli. Saya ulang mungkin statement ni, kepada penyelia yang hebat melahirkan tenaga pengajar yang hebat. Antara matlamat utama mengadakan podcast ini adalah sebagai platform aktiviti usaha sama di antara ahli-ahli PSSCM UM dan juga para tenaga pengajar. Dan tenaga yang istimewanya mengambil kira faktor kebersamaan antara ahli dan tenaga pengajar PSSCM UM. UM ni kelas dia agak menarik, yang mana tenaga-tenaga pengajarnya terdiri daripada pelbagai kepakaran bidang masing-masing. Dan ada baiknya untuk kami berkongsi bersama ahli-ahli dalam menganjurkan bersama-sama program. Antara yang kita adakan ini adalah siri podcast inilah pada hari ini. Okey, bagaimana, kenapa kami pilih podcast? Podcast merupakan, ni saya kongsilah, podcast ni dia adalah singkatan daripada iPod, daripada Apple, dan juga broadcast. Jadi siri podcast ni dia adalah satu bentuk yang dia forum, cuma dia berbentuk santai. Jadi panel harap tidak nervous, kita free flow dalam menjayakan program kita pada pagi ini. Tiada do and don'ts, tiada yes or no, semuanya feedback, pandangan panel semua amat berguna pada kami dalam membangunkan PSSCM UM dan juga PSSCM. Dan konsep santai ni kami tekankan agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, khususnya pelajar-pelajar di Universiti Malaya, untuk melihat bagaimana kepelbagaian Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia dalam mengadakan aktiviti. Walaupun kita persatuan silat, kita tidaklah terikat dengan aktiviti silat. Banyak aktiviti yang kita buat. Okey. Jadi pada petang ini, topik yang kita nak bincangkan adalah gaya hidup dua generasi. Kita boleh lihat hari ini panel kita datangnya daripada dua generasi yang berbeza. Kalau campur saya, boleh jadi 3 generasi lah. So kita ada generasi 90-an, iaitu alumni Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia Universiti Malaya, Saudara Muhammad Dini bin Kamaruzaman. Terima kasih dapat hadir pada petang ini. Dan juga kita ada pelajar PSSCM UM sendiri, Saudari Nur Macitah Balkis binti Muhammad Fauzi, daripada tahun 2000-an. Betul ke 2000-an? Tahun 00-an lah. Okey. Dan saya Wan Zul Azlan bin Wan Yusof sebagai host siri pertama, dan saya pasti untuk next siri
akan dihostkan oleh para tenaga pengajar yang lain lah, mengikut segmen kepakaran masing-masing, insyaAllah. Okey, lagi sekali selamat datang kepada panel kita. Mungkin saudara Muhammad Dini, mungkin saya boleh panggil Dini, boleh. nama manja. Dan saudari Masita, nama manja apa? Mesh. Okey. Okey, terima kasih lagi sekali sudi hadir atas jemputan kami semua. Okey. Jadi untuk permulaan sebagai elemen santai, mungkin saya jemput yang senior dululah. Saudara Dini kita untuk menceritakan sedikit latar belakang keluarga, family, lahir di mana dan sebagainya. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PSSCM UM kerana menjemput saya untuk podcast kali ni lah, sebab rasa dah lama saya tak datang UM. Kalau tidak apatah lagi kan. Lama. Okay, nama diberi Muhammad Dini bin Kamarul Zaman. Sekarang berumur 31 tahun. Sudah berkahwin. Ada 2 orang anak, dua-dua lelaki. Sekarang menetap di Bandar Siputra, Kajang. Sebelum ni asalnya saya belum belajar di UM lah. Tapi bermula dengan degree. Sebab asasi belajar kat matrik. So, degree saya ambil degree genetik selama 3 tahun setengah sebelum grad pada tahun, saya masuk tahun 2011, grad somewhere 2015 kot. 2015. Lepas tu ada few kerja dan sebagainya, dan sekarang saya bekerja di Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin boleh ceritakan sikit lah, kerja di Kementerian Pendidikan Malaysia tu sebagai apa? Saya masuk servis government mulai tahun 2017. Saya masuk sebagai dalam skim pegawai tadbir dan diplomatik mulai tahun 2018. Kiranya tahun ini dah cukup roughly 6 tahun lah di government. Sebelum KPM, saya bekerja di Kementerian Ekonomi selama 5 tahun. Lepas tahun ke-6 baru masuk ke KPM lah. Kiranya baru nak cukup setahun lah dekat KPM ni. Okey, seterusnya pada Mesh. Mesh ni dia pelajar semasa, and mungkin ada kita nak perkenalan dengan dia dan apa yang menarik tentang dia. Okey, dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Nur Mashita Balkis binti Mak Fauzi. Saya berumur 19 tahun. Sebelum saya di Universiti Malaya, saya bersekolah di Kolej Tengku Kursyah di Negeri Sembilan selama 5 tahun. Kemudian saya berada di UM sejak saya asasi. Saya merupakan seorang pelajar asasi sains Universiti Malaya dari tahun 2022 ke 2023. Dan ibu bapa saya merupakan cikgu dan saya berasal dari Melaka. Okey, jadi kita dah kenal dengan panel kita, sedikit latar belakang mereka. And seorang yang sudah berkerjaya, sudah berkeluarga, and anak 2 kan. Okey, dan seorang lagi baru belajar lepas peringkat asasi, produk PSSM UM sejak asasi, dan hari ini sambung belajar ijazah apa ya? Sains matematik di UM. So ada lagi perjalanan, ada lebih kurang 3 tahun lagi lah. 5 tahun Ini tahun pertama. Tahun pertama, so ada lebih kurang 3 tahun. 3 tahun lagi. And untuk terus menambah bakti di UM dan menggenggam segulung ijazah. Sekarang ni kita nak tahu pelibatan panel-panel kita ni dalam PSSM UM. Jadi kita ambil tempoh bertenang, kita rehat seketika. Okey, kita kembali semula di siri podcast Jangan Elak Ini Semua Cubaan, Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia, Universiti Malaya. Okey, jadi next topik yang kita nak bincangkan adalah pelibatan panel-panel kita dalam PSSCM UM. Mungkin kita nak tahu di mana, apa yang menarik minat mereka menyertai kita, adakah mereka ni dipaksa masuk ataupun sukarela. Jadi mungkin kita boleh minta saudara Dini lah menceritakan. Okay. Silakan. Terima kasih Cik Mazun. Cerita ni mula tahun sekitar 2012 sebenarnya.
Saya masuk study dalam 2011. Saya tak ingat saya masuk 2012 ke. Sorry. Saya masuk 2011. Tapi persatuan ni saya jumpa saya tahun kedua rasanya. Saya masuk, tak kira second year lah. Waktu tu sebenarnya saya dah lama nak belajar martial art lah actually. Sebab saya memang nak daripada sekolah tu nak belajar tapi tak ada kesempatan. Tak ada orang hantar jauh dari rumah semua kan. So bila masuk universiti ni, kebetulan waktu tu duduk Kuala 12. So kebetulan dan juga waktu tu Abang Afiq rasa datang bilik ke bilik waktu tu. Dia promote ada ahli-ahli yang first generation lah. Ada 2-3 orang promote. Lepas tu cakap dengan roommate, tak apalah kita pergi tengok lah penerangan kan. Dekat AAJ waktu tu lah. Sebab dekat lagi pun. Pergi tengok penerangan. Waktu tu boleh tahan ramai jugalah datang penerangan. Datang penerangan ajak member sekali sebab segan. So waktu tu fikir lama juga nak masuk ke tak masuk. Sebab fikir salah satu benda, kita student ni satu benda yang always jadi concern dia sebenarnya kewangan lah. Tipulah orang cakap kewangan apa student kaya sangat kan. Nak masuk semua benda free. Tu benda tu kita tengok lah sebab dia cakap waktu tu ada yuran pendaftaran, lepas tu ada yuran naik kelas semua lah. Tapi bila fikir balik, tak apa, pendaftaran tu boleh work out lah. Lepas tu lainnya silat cakap compare to martial art lain. So selalunya martial art lain masuk-masuk dah kena beli full uniform. So bila masuk beli uniform tu macam terbeban sikit lah. Ialah dalam 100 lebih kan, paling tak macam taekwondo full set dah 100 lebih. Nasib baik silat cakap UM waktu tu dia cakap tak apa, masuk dulu pakai baju biasa lah, tak apa. So nanti ada duit sikit baru beli dia punya t-shirt latihan. T-shirt latihan pun still bukan apa, affordable lah untuk student sebab harga dia tak lebih 100 waktu tu. So mulalah jenis masuk silat cakap Malaysia waktu tu. Siapa yang bagi penerangan agak-agak masa tu? Ingat tak? Waktu tu ahli yang Yen rasanya kot. Yen waktu tu Syazrin nama dia. Syazrin waktu dia tak ingat tahun berapa waktu tu. Dia masuk bilik-bilik lah kat blok Kuala 12 tu. Tak, sebelum kita pergi ke fasa seterusnya tu. Oh, okey. Agak-agak bila orang ketuk pintu bilik tu kan, masuk bilik kempen tu, annoying tak? Dia tak adalah annoying sangat sebab waktu tu lah. Waktu tu dekat Kuala 12 dia macam hektik sikit lah sebab Kuala 12 ni selalu, tak tahu sekarang macam mana lah. Dulu dia selalu macam ada sentiasa ada event dengan gendang lah, dengan kompang lah, dengan tari naga lah apa semua kan. So tak adalah, bugging tu tak sangat sebab benda tu jarang, rarely orang ketuk. Tapi selalunya kalau ada ketuk pun Tak boleh lah. Ajak pergi Sarawak. Tapi itu je lah the only orang yang ketuk lah. Selain itu tak ada orang ketuk pun. So tak kata bugging mengganggu tu tak lah. Okay. So at least jumpalah juga benda tu. Kalau nak kata nak pergi cari sendiri tu, kemungkinan besar tu mungkin tak jumpa lah. Okay. Right, teruskan. Okey, teruskan. So waktu masuk kelas tu, saya cakap tadi penerangan waktu tu agak ramai. Dalam masa kayak 50 orang, 40 orang tu kot. Tapi waktu kelas tu tak ada ramai sangat. Dia sedang elok dengan square dekat AJ tu lah. Rasa waktu tu balance lelaki dengan perempuan. Kelas asas waktu tu. Tapi towards the end bila dah masuk kelas, dah naik kelas jatuh, kelas potong semua, bilangan tu reduce lah drastically. Daripada dia masuk kelas jatuh, dia macam hampir separuh hilang waktu tu. Tapi waktu tu laki ramai ke? Perempuan lagi ramai waktu tu. Laki dalam, Kalau boleh recall nama-nama satu batch tu, kalau boleh ingat. yang masuk sekali tu tak apa ingat, tapi yang berlatih sekali lah. Antara dia macam Amirul ni budak engineering. Budak Almina. Helmi budak sains. Ada perempuan Fika, laki Syafiq. Allah lupa lagi. Oh, Nasir dia. Lepas tu yang later punya generation lah. Waktu saya tu tak beramai sangat. Perempuan pun siapa lagi tu? Tak ingat pun lah. Siapa? Khadijah ada rasa. Khadijah ada kan. Adalah few lagi kot. Tapi mostly sebab datang daripada college berbeza, datang daripada courses berbeza. Tu memang first time macam tu sebab rasanya tak ada pun yang dalam kalangan tu yang sama courses-nya. Semua yang daripada background berbeza. Lepas tu kat mana tadi? Kita belajar sampai habis lah. Dah belajar start masuk 2012.
Lepas tu masuk kelas jatuh, saya tak ingat tahun bila. Ambil sijil, tamat rasanya tahun 2014 kot. Setahun lebih, setahun setengah, 2014. 2014. Waktu tu buat majlis dekat Negeri Sembilan. Dewan itu Convocation dekat Dewan apa nama Dewan Datuk Haji Maidin. Datuk Haji Maidin kat Negeri Sembilan tu. Waktu tu konvo pun rasa dalam 7 orang. 7 orang rasanya. 5-6 orang. 5 orang waktu tu. So lepas ujian sijil rendah dengan jaya ni lah. Alhamdulillah lah. Waktu tu ujian sijil rendah dekat tempat lama tu lagi. Kat mana? Allah, rumah persatuan lama tu. Jalan Ken. Jalan Ken lagi. Jalan Ken waktu tu meriah waktu tu malam tu. So ramai kan. Meriah dan mendebarkan. Meriah dan mendebarkan betul. Siap ada kain tertutup kan. Dengar ojek jerit kat sebelah. Tak tahu kena pukul lagi. Okay, itu je. Okay, itu sampai habis tamat. So lepas tamat 2014 tu, saya grad 2015. So lepas grad tu dah jarang datang kelas lah. Waktu tu dah pindah. Okay, sebelum tu nak cakap yang saya duduk kat asrama dekat college first year je. So second year, third year dengan final year memang saya sewa kat luar lah. So lepas habis degree tu memang cabut balik lah. Waktu tu saya duduk Perak. Balik Perak memang dah tak datang training langsung. Sampai lepas tu pun ada once a while saya datang. Itu pun kalau ada apa-apa event dekat KL, baru saya datang travel ke sini, duduk dengan member, datanglah sekali-sekala macam tu lah. Okey, tak apa, nanti kita kupas lagi. Okay. Kita bagi laluan kat MASH. Okay. Mungkin boleh semasa lah, sebelum macam mana boleh tertarik belajar silat cekak ni? Okey. Jadi sebelum tu saya nak cakap, sekarang saya KK12 dan masih sama. Memang KK12 paling meriah dari semua kolej kediaman UM. Lepas tu, macam mana saya boleh tertarik nak masuk Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Universiti Malaya, adalah sebelum saya masuk PASUM, masa saya di Kolej Tengku Kusha, saya belajar silat lain juga. Saya belajar dalam Persatuan Seni Silat Mega Cimandi Negeri Sembilan. Jadi bila dulu saya memang minat silat, saya memang aktif dalam bersilat. Jadi bila saya nak masuk PASUM, bila saya nak masuk UM, saya memang looking for other kind of silat. Memang saya memang minat silat dan saya memang mencari silat tu. Sampaikan kawan-kawan saya sendiri pun dia masa mencari untuk saya sebab masa tu tak ada siapa lagi yang buat promosi dekat kami ahli-ahli PASUM. Lepas tu macam mana saya boleh dapat link Google Form silat tu, kawan saya sendiri yang forward kat saya. The moment keluar je notis pengambilan ahli baru tu, memang 2 orang kawan saya message saya pasal notis tu. Masa tu saya terkejut lah. So notis tu datang pada kami lah, PSSCMBM. Okay. Macam rasa macam appreciated lah. Macam bila kawan-kawan saya sendiri macam tahu saya memang nak masuk silat dan dia hantar benda tu. Lepas tu, masa saya mula tengok pasal silat cekak ni, saya macam curious lah sebab silat cekak ni silat yang tak berkuda. Lepas tu, saya, to be honest, sebelum tu waktu zaman sekolah tahu tak ada yang seperti silat cekak? Guru saya dulu ada mention silat cekak. Okay. Tapi saya tak dapat bayangkan lagi macam mana tak berkuda tu. Saya saya dengar macam tak dapat bayangkan. Okay, tapi bila dapat silat cekak tu, bila saya tahu pasal silat cekak tu, saya macam pelik lah, macam mana ada silat yang boleh tak berkuda. Sebab pandangan orang-orang yang macam bukan ahli silat pada masyarakat silat ni, macam masyarakat silat kan orang buka langkah besar-besar. So macam saya pun pelik. Jadi saya pun tengoklah kat YouTube ke masa tu ada demonstrasi macam mana diorang boleh buat silat yang tak berkuda. Dan sebabkan saya sangat nak tahu, jadi saya pun masuk dalam silat, dalam silat cekak Malaysia. Okey, sebelum menarik mana ada sedikit background ilmu persilatan Melayu kan. Namun masa tu tak boleh nak compute lagi yang bahawa silat cekak ni berdiri lurus, tak ada kuda-kuda kan. Jadi untuk makluman pendengar semua, seni silat cekak ni dia memang berdiri lurus tanpa berkuda-kuda. Dia tidak akan elak kiri dan kanan dan dia mempunyai 4 kaedah dengan 21 buah mata pelajaran. Dan itulah antara keistimewaan mata pelajaran seni silat cekak. Okey, kita berbalik kepada tadi ni. Tadi cerita perjalanan belajar silat. Okey. Sepanjang belajar silat tu ada apa-apa pegang jawatan dalam persatuan?
pernah lah waktu silat tu, waktu dalam persatuan tu, sepanjang 3 tahun lebih kurang rasanya, pernah menjawat jawatan YDP lah pada tahun 2013. Betul, setahun lah. 2013, waktu tu first time lah saya pegang jawatan yang paling atas lah dalam persatuan kan. Before this jadi biasalah, jadi JK biasa kan, kat college semua kan. So dalam setahun tu, saya rasa tak adalah ada apa-apa yang membanggakan lah bagi saya lah. At least, tapi during saya punya period tu, dia jadi satu macam nak kata, boleh kata training ground lah untuk sebagai pelajar tu. Macam mana nak jadi seorang pemimpin waktu tu. Sebab bukan semua orang dapat peluang waktu tu nak pemimpin. So saya bertuah jugalah waktu tu, dapat pegang jawatan YDP selama setahun lah. Alhamdulillah. So mantan YDP kita, YDP yang ketiga lah. Ketiga. Selepas ada satu saya dah lupa nama dia. Yang kedua saudara Amirul, kemudian diikuti oleh saudara Dini lah. Okey, tadi ujian CJ rendah. CJ tu simpan lagi ke? Ada. Saya simpan. Tu masih valid ke untuk interview? Dengan career saya sekarang, saya tak dia macam mana cakap sebab cakap pasal skim PTD ni, dia buat masa sekarang sebab macam cakap dia punya perjalanan kerjaya kerja tu, dia tak memerlukan macam interview tambahan lah. Tapi benda-benda ni boleh jadi merit tambahan in case kalau kita nak go for cross fertilization punya program. So, macam kami boleh pergi ke macam CrossFit punya ke mana-mana agensi badan berkanun. So benda-benda macam ni dia take into account lah, sebab sijil ni bukan sijil khusus, tapi dia sebab dia satu sijil pengiktirafan lah. Kita dah tamat sijil tu. Benda tu even waktu saya interview PTD pun sijil tu saya setelkan sekali waktu tahun 2016 tu. Okay. Boleh kata masih still carry weight lah. Carry weight, betul-betul. Walaupun mungkin panel tak bertanya, tapi bila panel tengok sebab untuk maklumat semua, dalam sistem nak cakap kita ada beberapa siri ujian yang pertamanya kita ada ujian CJ rendah persilatan yang kita namakan USR, kemudian kita ada CJ menengah akademik, dan kita ada CJ menengah anugerah. Jadi itu antara kaedah kita menilai setiap pelatih-pelatih kita dalam menghadapi mengikuti silibus seni lah cakap Malaysia. Okey, jadi kita berbalik pada match tadi sebelum. Maknanya belajar semasa first year PASUM. Ya. Berminat disebabkan dapat satu notis melalui WhatsApp, mengisi Google Form. Okey. Memang ada elemen nak mencari. Okey, dah cari, dah jumpa, datang majlis penerangan. Dah tengok penerangan. Kelas pertama, apa yang ada dalam fikiran? Nak saya jujur ke? Jujur jangan ni, elak. Jadi kan, masa majlis penerangan, sepanjang saya asal 21 buah tu, sebenarnya saya macam tak yakin lagi. Bukan tak yakin lah, tapi macam tak macam betul-betul dapat jawapan lagi macam pasal silat ni. Tapi saya jenis orang yang bagi komitmen, saya bagi peluang dekat benda tu. Macam okey, kalau lah nak masuk dalam satu bidang kan, macam mana kita boleh cakap macam bidang tu tak okey ataupun bidang tu macam tu kalau kita sendiri macam tak bagi komitmen kat benda tu, kita tak betul-betul belajar benda tu. Jadi saya pun macam okey, tak apa, saya datang kelas. Lepas tu bila bahasa jatuh, potong, macam bila saya banyak cakap dengan ahli-ahli tamat yang lain, macam ada Abang Dani, dia lah yang selalu macam bagi tahu saya pasal apa keistimewaan set cekak ni, pasal okey macam mana set cekak yang berdiri lurus ni boleh tandingi set-set lain, boleh dipraktikkan dalam in real life. Lepas tu, dulu masa saya PASUM, saya pegang jawatan sebagai penolong ketua kelas. So, masa tu ni saya nak claim sikit lah. So, masa kelas saya PASUM ni, attendance kita orang selalu full. Selalu hampir penuh. Kalau yang tak datang pun ada alasan. Sebab, sebab dalam PSSM ni, macam bonding kita bagi kelas saya sangat kuat masa tu. Sebab kalau ada apa-apa,
kalau luar kelas pun kita orang rapat dengan each other. Kita orang tegur-tegur siapa dengan each other. Kita orang kenal each other, take care. Macam kita orang akan tanyalah kenapa kau tak datang kelas ke, ada masalah ke, masalah kewangan ke. Macam sebabkan itulah kita orang rapat dan itulah saya nak clear lah sebab saya penolong ketua kelas tu. Jadi macam function lah. Lepas tu bila first year, bila ada Abang Helmi nak lantik saya sebagai timbalan setiausaha, saya sebenarnya nervous. Kenapa? Macam sebab sepatutnya masa first year orang tak adalah berganjatan apa-apa lagi kan. So bila ada TP nak lantik saya tu, saya nervous lah, boleh ke saya pegang jawatan ni, boleh ke saya bersama dengan barisan-barisan anti dan esko untuk lead persatuan ni. Jadi itulah sekarang I'm taking the risk. Okey, tahniah. So kita ada seorang bekas mantan esko dan sekarang ni ada seorang esko. And so Mesh pun dah cerita macam mana penerimaan dia. Mungkin nak tahu jugalah macam mana penerimaan bila dimaklumkan sebagai YDP tu. Okey, waktu tu saya tak apa saya Abang Mansul kot yang propose pada saya kot. Cakap, kau jadilah YDP. sebab saya tak pastilah dia punya kriteria atau apalah. Tapi waktu tu sebab dia benda ni first time. Jadi saya cubalah positif. Sebab waktu tu macam Mesh juga, antara ahli-ahli ni kita orang agak rapat jugalah. Walaupun kadang-kadang boleh kata fakulti berbeza. Macam saya dengan Helmi walaupun fakulti sama tapi courses berbeza lah. Tapi kalau macam kadang-kadang keluar makan sekali tu benda boleh kata kadang-kadang boleh lunch sekali. So bila ada sokongan daripada ahli yang lain tu, so dia buatkan saya, sebab saya ni jenis yang takut juga nak ambil risk. Saya bukan jenis yang risk taker yang ni. Tapi bila disebabkan ada sokongan daripada ahli-ahli, saya cakap tak apalah, saya cubalah. Walaupun macam banyak benda lah saya belajar waktu tu. Nak cerita panjang lagi sebenarnya, boleh jadi buat satu episod lagi apa yang saya belajar tu. Boleh jemput lagi. Tapi although dia selama setahun je dan saya boleh bilang dengan a few activity lah saya anjurkan. Tapi memang benda tu saya boleh kata sampai sekarang kot saya ingat kejadian sepanjang setahun tu lah. Ada benda-benda yang jadi belakang tabir semualah. Okey. Untuk makluman, kita ada satu budaya dalam, saya tak tahulah, ni saya punya personal opinion. Dalam Persatuan Syarikat Cakap Malaysia, kita ada satu budaya jangan minta jawatan. Seperti mana mereka-mereka ni lah, mereka tak meminta, tak melobi, tapi mereka diberi jawatan dan mereka melaksanakan jawatan tersebut dengan penuh tanggungjawab dan amanah sedaya upaya mereka sendirilah. Mungkin ini sebagai YDP, dia ada cabaran-cabaran dia. Mesh sekarang ni timbalan setiausaha, pun ada cabaran-cabaran dia. Jadi mungkin pada Mesh lah cabaran semasa sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang pemimpin Persatuan Seni Syarikat Cakap Malaysia UM. Apakah cabaran semasa? Cabaran? Okey, saya kan ambil course sains matematik kan. So bagi saya course saya tu macam tak adalah susah sangat nak carry, tapi macam saya penting, biasalah saya sebagai pelajar mestilah kena pentingkan akademik dulu banding dengan mana-mana aktiviti lain. Dan cabaran dia macam bila jadi timbalan setiausaha ni, semua kerja setiausaha memang kat saya, buat surat semua dan benda tu sangat-sangat banyak. Macam mana pembahagian masa yang saya perlu buat untuk saya maintain saya punya pelajaran, nak kena catch up dengan semua kelas saya dan juga nak kena catch up dengan semua kerja persatuan. Sebab kalau saya tak buat surat ni, saya tak hantar ni tepat pada waktunya, program tu takkan berjalan. Okay. Macam surat untuk jemputan, surat nak minta guna bilik dan sebagainya. Kalau saya kena hantar awal, sebab kalau saya tak hantar, tak akan ada meeting, tak boleh ada bilik. Jadi macam banyak pressure lah sebenarnya benda tu. Sebab saya pun baru first year, walaupun dulu saya pasu kat sini juga, kat UM juga, tapi banyak lagi benda yang saya tak tahu kat Universiti Melaya. Lagi-lagi tentang bagaimana cara berpersatuan. Okay. Alright. Tapi boleh cope lah buat masa ni. Boleh? Okey. Ini cabaran dan dugaan semasa belajar Syarikat Cakap. Mungkin ada benda yang menarik nak diceritakan. Cabaran sekejap. Perkara manis, buruk, pahit, masam. Cabarannya yang
Saya rasa sepanjang saya belajar saya cakap ni, yang paling susah bagi saya nak manage adalah pengambilan ahli baru. Bagi saya benda tu, saya rasa sampai mungkin kelemahan diri ke kelemahan apa. Dari segi promosi tu, waktu tu memang sangat mencabar lah, sebab waktu tu hanya ada platform Facebook je kot rasanya. Instagram tak ada je tu. So the only platform Facebook, dan juga penggunaan pun tak banyak masa tu. Maksudnya it's not normal untuk orang ada smartphone dengan data yang limited sebagainya. So waktu tu memang the only way kita go cara face to face lah, sama ada college ke college, bagi penerangan waktu minggu pengenalan awal tahun tu, ataupun minggu badan, tak tahu sekarang ada lagi tak minggu promosi badan uniform. Ada masih ada promosi. lagi minggu promosi. Selalu dulu HCP buat dalam seminggu tu. Ada, baru ni ada yang kau buat kat Dewan lah. Cuma mungkin rebranding nama lain lah. Minggu promosi badan pelajar. Betul-betul. Dia selalunya bagi seminggu buka booth. Waktu tu yang paling all out lah rasanya. Kita hias booth, approach orang. Tapi bagi saya waktu saya selama kat UM ni, dengan silap cakap, memang itu adalah benda-benda paling besar lah. Sebab every year kita akan go for pengambilan baru. Dua kali setahun minimum, tak silap saya. Satu waktu PASUM, satu lagi waktu degree lah. So every time pengambilan tu kita cuba nak work out new strategy, cara baru yang kita boleh approach compare to last year punya lah. Selain daripada tu, cabaran lain macam satu lagi cabaran mungkin ni kot. Sebabkan waktu zaman saya study tu, banyak aktiviti silat pusat lah buat kat Jalan Ken. So salah satu cabaran ni adalah logistik lah. Sebab dulu memang kita mengharapkan kereta TP lah sebenarnya untuk bergerak dengan motor, ada few orang yang ada motor. So dari segi logistik tu lah, nak bergerak setiap kali. Kalau kat Negeri Sembilan, dekat buat kat Gombak, sekolah tu kan, ada lagi kat Siti Budi. Siti Budi. Kat Siti Budi, kat Jalan Ken. So itulah antara kita punya kekangan waktu tu lah. Tapi semua cabaran tu dapat dihadapi InsyaAllah, dengan komitmen TP Kalau tak ada, tak boleh gerak tu. Okay, ada nak tambah ke? Ada. Saya baru ingat satu cabaran ni. Saya rasa cabaran paling besar lah bila saya masuk saya cakap ni. Saya bila kan dia ada asas, jatuh, potong, tamat. Okay. Masa saya asas je saya ada partner Okay. kat kelas saya. Masa tu buah 21 tu buah yang ke-20 tu dah tak ada dah partner. Saya seorang je. Jadi saya kena buat shadow. Jadi bila jatuh, lagi potong lah. Bila jatuh, saya okey je buat shadow. Tapi bila buat potong tu, masa kadang-kadang tak nampak dah apa yang berlaku. Saya kena buat apa, saya tak nampak mana kaki dia. So tak ada partner kan. Tapi yang banyak bantu saya, yang the reason kenapa saya stay dalam Silat Cakap Malaysia ni adalah sebab saya dapat banyak sangat sokongan daripada TP dengan ahli tamat. Lagi bila Abang Dani, dia selalu bantu saya lah dalam apa yang saya kurang. Dia selalu bisik, "Mesh, salah ni Mesh. Tak tahu apa buat ni." Dengan TP-TP Kak Atia, dia selalu dah tak nampak dah buah awak ni. Dengan Abang Najib, dia selalu bila saya buat shadow, kalau dia ada je, selalunya dia akan buat shadow kat sebelah tu. Jadi saya nampak lah, okey, saya buat ni betul. Jadi dengan TP pun, walaupun saya seorang-seorang je perempuan, tapi saya tak pernah rasa macam dipinggirkan daripada TP ataupun kawan-kawan saya yang lain. Sentiasa ada bersama. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih kepada nama-nama terutamanya ahli-ahli tamat lah. Memang itu budaya kita adalah untuk saling bantu-membantu. Memang kalau kami sebagai tenaga pengajar sekalipun, macam tadi Mel cakap, hubungan tahun pertama tu kuat sebab PASUM. Berbanding kalau tahun pertama degree tak sekuat PASUM. Tak sekuat PASUM. PASUM memang bonding dia kuat. Sebab apa? Salah satu faktor je, kamu adalah lepasan SPM. Baru pertama kali keluar terpisah dengan ibu bapa dan keluarga. Kamu tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kamu ni lah yang akan menjadi pendengar setia, peneman setia. Tapi bila kamu dah masuk first year degree, kamu dah at comfort zone, kamu dah kena berdikari. Sebab itu beza dia. Sebab tu kalau dalam pengambilan ahli baru,
pengambilan ahli baru PASUM ni memang penting lah. Dan kami boleh katakan dia sebagai fixed deposit untuk PSSC MUM. Jadi apa saja generasi yang akan datang untuk peringkat PASUM jangan kita pinggirkan. Pengambilan itu tak buat. Pada masa sama kita pertingkatkan pengambilan di kalangan ahli-ahli degree. Dan macam mana saudara Dini cakap tadi, cabaran pengambilan ahli baru semasa ni, khususnya saya percayalah, khususnya dekat degree lah. Degree ni dia ada kepala dia ada jiwa dia, ada dunia dia sendiri. Memang susah nak penetrate. Okay. Saya nak rukan satu lagi peristiwa. Saudara Dini ni cuba sorokkan, dia tak nak reveal. Tapi mungkin kita rehat seketika. Kita nantikan apakah perkara yang dia sorokkan itu untuk kita sama-sama hayati. Kita rehat seketika. Kembali semula di siri podcast Jangan Elak, siri yang pertama dengan tajuk Gaya Hidup Dua Generasi. Okay, jadi bersama kita pada hari ini kita ada dua generasi. Saudara Muhammad Dini, alumni PSSC MUM, mantan YDP PSSC MUM, YDP yang ketiga. Sejak kelas UM dibuka semula pada tahun 2011. Dan juga saudari Mesh yang kini menjawat jawatan sebagai Timbalan Setiausaha, merupakan pelajar tahun pertama Universiti Malaya. Okey. Jadi kalau yang menonton di YouTube, jika perasan di belakang kita ni ada collection buku-buku terbitan daripada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia. Dan di atas saya ni mungkin saya boleh kongsikan jugalah. Kalau sebelum ini saya nyatakan sejarah PSSC MUM. Dan benda tu yang telah direkodkan dalam buku silat cekak dalam suku abad 1965-1990. Dalam ni ada dinyatakan, kalau kita boleh lihat, PSSC Universiti Malaya, yang mana didaftarkan pada 11 Januari 1975. Namun begitu, secara rasmi kelas pertama adalah pada tahun 1974. Dia telah dibuka. Inilah antara, adalah beberapa figura yang kita boleh lihat di sini. Antaranya kita nampak naib Presiden 2 kita, Cik Safran bin Haji Ahmad, yang saya perasan, dan juga Abang Osman semasa pembukaan awal kelas. Kalau dilihat juga ada demonstrasi silat cekak atas jemputan Kelab Kungfu UM 1987. Mereka berdemonstrasi sempena malam kungfu. Jadi mungkin lepas ni generasi akan datang boleh turut sama bersama-sama dengan masyarakat lain menganjurkan aktiviti-aktiviti yang sama. Ini yang mahal, PSSCM UM. Daripada 1974 sehingga ke hari ini, ianya kekal PSSCM UM. Okey, kita berbalik kepada panel kita. Ada satu rahsia yang tersembunyi yang disimpan oleh saudara Muhammad Dini. Siapa? Kalau saya tak silap, program tu program Treasure Hunt. Ya. Kan, kita ada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia mengadakan satu program Treasure Hunt pada tahun 2014 ke 2015. Tak ingat saya lah. 2014 pada tahun Treasure Hunt. Dia bermula flag off di Pulapol. Dan Treasure Hunt tu bermula daripada Pulapol dan ending dia adalah di Pantai Balok, Kuantan, Pahang. Dan malamnya kita ada jamuan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jadi semasa itu zaman pemerintahan saudara Muhammad Dini sebagai YDP. Tak ingat saya ada 2 kereta. 2 kereta. Penyertaan 2 kereta daripada kelas 3 kereta. Daripada kelas PSSC MUM. Mungkin boleh ceritalah pengalaman menyertai program tersebut, menang ke, kalah ke, menanggung kerugian ke, dan sebagainya, untuk tatapan pendengar semua. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Puan Mazal kerana
buat naik benda ni. Mengingatkan. Mengingatkan benda ni. Kejadian dah lama dah, 2014 rasanya, betul lah. So waktu tu saya sebagai YDP, masih YDP rasanya tu. Ahli yang baik pada program tu. Program tu dibuat sepada ulang tahun PCCM yang ke-50. Oh, perayaan yang ke-50 lah. Sebenarnya Jubli Mas yang ke-50. Macam Abang Zul cakap, kita mula dari Polapol KL. Drive sampai ke Pantai Balok, Kuantan. So in between tu ada dia punya checkpoint lah. Saya tak berapa ingat sebenarnya. Ada banyak juga checkpoint dia. Kena berhenti KLNR, ada yang kena baca billboard. Waktu tu digalak semua kelakar cawangan digalakkan untuk hantar sekurang-kurangnya satu kot penyertaan paling tak. Kereta. Satu kereta. So satu kereta. Tapi UM hantar waktu tu 3 biji kereta. Satu kumpulan, satu kereta, kira satu kumpulan lah. Satu kumpulan ada lebih kurang 4 orang. Tak cakap 4 orang. Dia 5 orang, 5 dan 4 bukan itulah. Maksimum 5 orang, minimum 4 orang. So kami kereta tu semua disewa, bukan kereta TP. Kami sewa daripada salah seorang ahli waktu tu. Daripada salah seorang ahli lah. Ahli saya cakap juga. Kami sewa kereta Alza waktu tu. 3 biji Alza. So malam sebelum tu kami tidur dekat Polapol saja kan. Kami tidur dekat Polapol malam sebelum flag off lah. Sebab flag off tu awal pagi. Pukul 7 tu. So kejadian tu waktu awal seronok lah, excited kan. Pergi dengan adik-adik pasung pada dekat tu, dengan budak degree pada dekat, berempat berlima naik kereta pergi go through semua checkpoint kan. Tu dia berakhir, dia tak ada kejadian menarik lah. So, kejadian tu macam biasa lah, kita pergi treasure kan. Betul di sini, tak gambar lah, buat misi apa. Lepas tu sampai ke Pantai Balok, saya lupa lah tidur kat mana. Tidur kat mana tu? Orang pergi rumah ahli seorang kan. Pergi ke Muazzam masa tu. Tak salah Tidur. Tidur. Macam ni. Saya ingat dah. Sorry. Waktu pergi tu terus malam tu ada sambutan. So tak tidur kat situ. Okay. Lepas sambutan tu baru kita ke Tasik Chini. Felda Tasik Chini. Felda Chini. Malam buta lah waktu tu. Memang program tu habis dalam 11 ke 12 je. Dengan gelap gelita, drive tengah malam. Cuak jugalah waktu tu. Tapi berjaya sampai dalam pukul 1 lebih kot. Tu mak ada jamu makan apa tengah malam kan. Makan pula tengah malam. Tu tidur tu, elok tu. Lepas tu, lepas jamu makan tu, kira program tu dah habis lah. Dengan berakhirnya sambutan Hari Raya malam sebelum tu. So pagi berikutnya tu, selepas kita orang gerak daripada rumah ahli kat atas Cini tu, kami singgah di rumah salah seorang ahli lah. Salah seorang ahli di Felda dekat Muazzam. Felda apa nama dia? Kat Felda tu lah. So buat yang jarang travel dekat luar bandar, especially Felda, jalan dia agak kecil lah. Agak kecil. Walaupun setengah tu nampak lurus, nampak macam menarik, nak laju tekan minyak kan. Tapi jalan dia kecil. Kecil satu hal, bahu jalan tu tak ada. Kiranya daripada kalau kira jalan tar tu, tepi tu ada garisang putih, satu lane lah. Garisang putih. Lepas tu rasanya dalam mungkin tak sampai sejengkal terus tanah merah. Dan ketinggian tar tu tinggi sikit lah daripada tanah merah kan. So kalau risiko untuk slip ke tanah merah tu adalah. So unfortunately, saya sebagai salah seorang driver salah satu kumpulan tu galik tu, sembang waktu tu kan. Sembang, menyanyi apa tu kan. Tak perasan. So kereta saya dia terslip daripada jalan tar tu, terslip jatuh ke tanah merah. So dia agak hilang balance lah waktu tu. Walaupun bawa saya tak kata laju lah, dalam kes 90 ke 100 macam tu je lah. Tak ada sangat pun, tak ada kereta lagi tu. Tapi sebab dia slip, dia hilang arah. So saya dia slip ke kiri, dia terjatuh. Bila jatuh tu dia macam membawa sikit kereta tu ke kiri. Lepas tu bila dah gelabak tu, pusing ke belah kanan. Bila pulang kanan, dia jadilah macam main game tu. Dia pusing kereta tu macam tu. Dia pusing belakang, jatuh dekat sebelah tubing belah sana. Buat pengetahuan, jalan tu tinggi juga. Dia kata setingkat lah. Ketinggian dia setingkat daripada bawah tu sawit. Maksudnya jalan tu tinggi macam kita sekarang ni. Waktu jatuh tu, kereta tu pusing dan jatuh dia mengiring, jatuh macam tu. Jatuh gaung lah. Boleh kata gaung lah. Waktu jatuh tu macam tengah pegang steering tu lah. Dia ala-ala berapa kalau ramai dalam tu?
5 orang je waktu tu. Di kelakarnya Elmi ke tu rasanya. Ke siapa yang masih pegang buah? Dia tak pegang buah ke? Buah jambu ke buah apa dah? Buah kerondong Dia pegang buah kerondong sampai residen kereta tu terbalik dah. Kita orang buka kereta tu top sengit-menyengit ni. So kita buka lalu atas lah, belah kiri ke belah kanan. So bangun panjat lah. Panjat ke situ. Helmi masih pegang lagi dia punya kerondong tu. Tak gigit lagi. Sebab tu semua dah trauma lah. Especially saya, sebab saya yang bertanggungjawab lah. Sebab waktu tu yang lain semua adik-adik lah, bukan sebaya lah. Tapi separuh lepas tu 2 orang lagi 3 orang tu pasum lah. Saya rasa trauma kejap lah. Trauma bertahan lama juga lepas tu lah. Sebab saya yang drive, nasib baik waktu tu tak ada apa-apa kecederaan lah, alhamdulillah. Cuma kereta tu agak nak kata teruk sangat tu tak jugalah. Cuma windshield dia boleh pecah jugalah. Sebab dia jatuh miring tu, pecah windshield tu. End up waktu tu kejadian tu berlaku rasanya dalam tengah hari ke ataupun lepas Zuhur. So lepas kejadian tu buat report dekat polis dan rasanya balik Lembah Kelang lambat malam jugalah. Lepas kita report transfer kereta semua. Dan alhamdulillah waktu tu tak ada apa sebarang kecederaan lah. Dalam kejadian tu masih saya ingat lah. Lepas kejadian tu a few months jugalah saya tak macam mana reluctant untuk bawa MPV at that moment. Sebab MPV ni waktu tu waktu tu muda kan. Macam semangat nak bawa semua muda. Kalau boleh semua muda nak bawa. Lepas tu MPV tu sebenarnya quite besar lah untuk orang yang new beginners untuk drive lah. Especially untuk long trip. So, siapa yang bantu masa tu agak-agak? Yang bantu waktu tu ahli kita juga. Kita siapa yang saya tak ingat siapa yang telefon ahli yang berdekatan tu untuk bantu bawa kita untuk bantu towing sekali saja, untuk bantu angkat towing, untuk bantu bawa ke balai polis. Lepas tu saya tak ingat, kita kapul balik ke Abang Azul kali. Abang Azul kali kan? Aku jemput, aku tunggu korang sampai je. So waktu tu memang malam yang sampai UM malam yang malam saja. Malam kejadian. Malam kejadian tu memang sangat semua macam sedih, stres, tak tahulah macam mana. Sebab sebab penat lah. Penat travel jauh, lepas tu accident pula. Nasib baik tak masuk hospital. Kalau masuk hospital tu dah cerita lain lagi panjang lah ceritanya. Kejadian tu sampai saya ingat sampai sekarang lah. Tapi saya boleh bawa Azhar lah sampai sekarang. Belum Azhar sekarang boleh dah. Azhar baru lah. Azhar baru. Dulu lah itu kejap tu waktu student. Lepas tu dah kerja ni boleh lah bawa insyaAllah. Alhamdulillah. Dia tak trauma sampai sekarang lah. Itulah pengalaman. Mungkin ada siapa-siapa yang pernah naik kereta kan Dini tu. Kalau mendengar ni bolehlah calling-calling. Get in touch mula dengan kami. Nak dengar agak version. Mungkin Dini menipu ke. Version dia lain. Version kamu lain. Pengalaman. Pergi program persatuan, balik hari, keesokan hari dia accident. Itu pada saya itu satu pengalaman lah. Pengalaman. Bagaimana mereka, walaupun saya tak tahulah apa yang berlaku. Saya tak dapat imagine macam mana keadaan bila kereta kamu tu berguling ke. Apakah yang berlaku dalam tu, adakah semua senyap? Adakah ada yang menjerit ke? Tak ada. Dia macam menjerit. Dia tak berguling tau. Contoh macam dia ni belicin. Dia slide. Dia katalah jalan tu tinggi macam ni. Tepi jalan tu macam ni. Dia 45 degree lah. Dia tanah kan. So bila kereta saya buat macam ni, dia break, dia pusing. Dia pusing belakang. Lepas tu dia jatuh. Lepas tu baru dia terbalik, tutup pintu sebelah. Dia tak balik tanpa buat macam tu. Menegak yang tu lah kena. Lepas tu kita keluar ke atas. Dia macam main game sikit lah. Sebab pada masa tu tak ada lagi TikTok kan. Kalau tidak boleh buat kau tak viral lah. Saya apa semua kan. Okay, terima kasih perkongsian tu. Jadi so moral of the story, berhati-hati di jalan raya. Kalau penat tidur, jangan paksa diri. Okey, kita pergi ke segmen yang ketiga. Kita boleh mula dengan mesh lah. Generasi terkini. Ni yang kritikal ni. Yang kami nak rungkai, kami nak tahu. Gaya hidup semasa di UM. Gaya hidup saya semasa di UM? Ya, gaya hidup. Okey. Jujur. Sejujurnya lah. Okey, saya cerita daripada saya PASUM lah. Okey, boleh. Dari saya PASUM, saya bukan saja aktif dalam Silat Cekak. Saya sangat aktif dalam aktiviti kolej juga. So, dalam masa kita orang PASUM, kita orang tak boleh lagi masuk dalam satuan-satuan dalam UM ni sebab ada yang khas untuk pelajar degree.
Jadi saya masuk aktiviti college. Masa tu saya under kelab keusahawanan dan jaringan industri. Dalam tu saya masuk dalam 3 projek. Jadi saya memang orang yang jual-jual. Kalau pelajar pasif dengan saya rasa, mesti akan kenal saya. Sebab saya lah yang duduk dekat gerai tu jual-jual makanan setiap kali event. Ataupun hari puasa tu, memang setiap petang lah duduk jual-jual, ada donat, ada makanan semua. Dan saya ingat masa tu memang ada ahli-ahli kita yang masa support jugalah saya punya Business. kita punya business juga kat college tu. Abang Zuhaimi, dia selalu datang dekat saya punya college juga untuk macam beli-beli makanan saya. So rasa macam appreciated lah. Lepas tu masa saya degree, sekarang ni saya juga merupakan ahli Persatuan Silat Gayung Malaysia. Jadi agak busy jugalah malam-malam. So dalam hari Isnin dengan Rabu kan saya cakap. Lepas tu hari Khamis siap gayung. Lepas tu hari Jumaat kadang-kadang saya ada ahli kita Abang Dani, sekarang ni dia selalu bawa saya pergi kelas silat kat luar. Demo. Ya. Latihan demonstrasi. Ya. Jadi macam malam-malam tu selalu macam pack. Kan biasanya lah macam orang kan cakap macam habis tu kalau jadual you pack macam ni, macam you tak ada masa, tak ada live ke, tak ada buat benda lain ke, macam you tak kisah pasal akademik you ke, which macam daripada dulu lah, masa saya pasum pun saya sangat busy. Lepas tu jawapan saya, dia kalau kelas silat ni contohlah Isnin Rabu 2 jam je. Masa saya final dulu pun saya memang datang silat. Sebab you tak akan boleh belajar sepanjang hari tu you kat meja, tak. You kadang-kadang kalau cakap dengan member pun dekat kafe dah 2 jam. Ataupun main phone 2 jam. Kalau tengoklah kawan-kawan yang macam kadang-kadang bagi alasan macam diorang nak study. Tapi last masa tu dia akan guna tu buat benda lain. Jarang orang kata dia jarang orang guna masa tu untuk benda yang sepatutnya betul-betul. So daripada macam buat benda-benda lain, daripada kita larau benda lain ataupun pergi benda lain, so better bagi komitmen kat benda-benda yang bagus macam silat. Lepas tu kelas pun alhamdulillah macam tak pernah lah ada apa-apa problem pasal kelas. Dia clash dengan mana-mana saya punya tugas sebagai timbalan setiausaha, dan saya juga merupakan pegawai kadet Palapis Darat Junior ambilan 44. Jadi buat masa sekarang saya punya training belum start lagi, start tahun depan. Tapi for now memang saya kena stay fit lah. Macam petang-petang tu sebelum pergi kelas silat ke apa, saya akan jog, saya akan dekat tasik tu. Memang selalu lah kadang-kadang nampak saya memang perlulah benda tu untuk kekal fit, untuk kalau nanti bila training tak adalah pancit ke. Cuba kita ambil satu contoh. Cuba ceritakan rutin harian MASH hari Isnin. Hari Isnin. Bermula dengan bangun pagi sampai tidur balik. Hari Isnin je. Hari Isnin. Saya bangun. Biasanya hari Isnin tu akan saya ada kerja yang belum siap lagi. Sebab hari Isnin, sebab masa weekend buat benda lain ke. So Isnin tu saya bangun. Saya akan bangun awal hari Isnin. Sebab saya suka bangun awal untuk saya start of the day. Macam tak adalah macam orang lain. Saya memang orang yang bangun awal. Lepas tu tak dinafikan bangun awal. Saya mungkin bangun lambat. hari Isnin tu saya bangun. Mungkin saya akan, kalau ada kerja yang belum siap, biasanya saya akan buat kerja dulu sebelum buat benda lain. Lepas tu baru macam contoh kerja belum siap tu apa? Assignment? Ya, assignment. Assignment ataupun surat yang belum siap lagi. Takut nanti malam nanti kalau datang kelas nanti ada abang minta. Saya dah siap dah awal. Alright. Sebelum di follow up, siapkan dulu. Baik, saya siapkan dulu. Bagus. Lepas tu barulah saya ready untuk pergi kelas. Kelas saya pukul 9 pagi. So So selalu pergi kelas apa? Dengan bas lah, naik bas? Tak, saya jalan kaki. Saya malas sikit naik bas. Fakulti kat mana? Fakulti Sains. Sains kat mana? Sebelah mana? Fakulti Sains, saya dari KK12. KK12. Tak adalah macam jauh sangat, tapi 15 minit lah nak pergi tu. Dengan saya punya maths punya department memang kat atas memang ada kena naik tu. Penat. Lepas tu kalau ada kelas saya tu ada gap. Jadi dalam gap tu saya akan pergi makan dulu dan seterusnya pergi library. Library ni jujur
Jujur, sumpah jujur. Saya ada gambar nak tengok. Aku rasa macam kalau aku jawab macam ni orang gelak rasanya. Okey. Tak betul. Sebab daripada saya balik Perempuan, pergi KK12, Okay. lagi jauh. Stay Jadi, library lah. Saya stay library. Macam buatlah apa-apa dulu. Sebab sentiasa ada benda nak buat. Alright. Tak ada Okay. lah, nak kena catch up dengan studies lagi. Lepas tu dah habis kelas baru saya balik. Petang tu saya akan Isnin saya selalu job macam selang satu hari. So Isnin adalah masa yang saya job dekat Tasik. So petang tu saya turun, saya job seorang-seorang. Kelas saya kuliah pukul 9 sampai 12 tengah hari. Makan, lepas tu sambung ada kuliah lagi. Kedua. Ada kuliah lagi. Pukul 2 sampai pukul 4. Pukul 5. Pukul berapa kelas saya Isnin? Biasanya kelas ada sampai pukul 7 tapi online. Online, alright. Okey. Lah, so lepas saya jog, kadang-kadang ajak kawan, kadang-kadang sendiri. Dekat Tasik tu, saya balik mandi untuk pergi kelas silat pula. Hari pukul 9. Pukul 9. Tapi ada cabarannya. Kadang-kadang kalau kat UM ni, petang-petang hujan. Okey. So, kalau dah jog sampai ke library, lepas tu kalau hujan kat situ, macam susah nak balik lah. Kalau balik tu memang lencur dengan apa, tak nampaknya. So, tapi kenalah redah juga sebab nak pergi kelas lepas tu kan. Sebab hujan dia, kalau tunggu, lagi lebat, lagi lama. Itulah antara cabarannya. Okey. Okey, tu hari Isnin. Weekdays. Weekend. Weekend? Apa yang dibuat? Pilihlah hari Sabtu atau Ahad. Weekend Weekend biasanya jarang lah weekend. Selalunya weekend akan ada macam at least satu aktiviti yang saya buat. Macam bukan aktiviti lah pun. Contohnya kalau parents saya visit ke ataupun saya balik rumah. Tapi saya jarang balik rumah. Ataupun ada mana-mana Rumah kat mana dia? event. Melaka? Okey. Tapi weekend saya ni saya akan penuhkan dengan saya akan pergi luar. Saya akan keluar. Saya suka hiking juga. Jadi kalau ada orang ajak hiking ataupun saya rasa nak pergi hiking, saya akan pergi hiking. Tapi kalau lah saya tak ada apa pun nak buat masa weekend tu, saya still akan dress up, pergi library ke apa untuk macam study. Sebab bagi saya personally, saya bukan orang yang boleh duduk diam dalam bilik. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Padat kagum juga saya. Lebih kurang macam zaman saya student dululah. Kalau kamu percayalah. Okey. Alright. Mungkin Dini. Ni gaya hidup semasa di UM tau. Okey. Sebab kalau gaya hidup terkini ni saya nampaklah rupa orang tu. Saya nak tahu gaya hidup semasa di UM tu. Okay, first of all, saya rasa saya jauh beza kot ramai Syed. Memang langit bumi dia punya gaya hidup tu. Satu, memang yelah, tipikal budak lelaki lah. Rasanya, mostly macam tu. Okay, nak mula dari mana sekejap tadi? Banyak sangat. Sekejap. Tak banyak sekejap, okay. Mana gaya hidup tu tak tentu. Ikut Okay, dan. ikut. Okay, saya cerita, saya ambil kira waktu saya first year lah katanya tu. First year sebab saya duduk college dan tak ada kenderaan lagi waktu tu. So mostly pergi kelas naik, waktu tu naik bas lah. Saya malas sikit jalan waktu tu. So saya naik bas, walaupun bas waktu tu dia pack. So kalau macam Kolej 12 tu, dulu saya terpaksa tunggu kat Kolej 11. Okay, Sebab kalau duduk Kolej 12 tak dapat bas lah. Dah penuh. So aktiviti harian tu macam pagi pergi kelas, petang dulu saya selalu saya suka padang. Saya jarang jog. Saya main dululah. Cerita dulu Dulu saya main rugby. So almost setiap petang tu saya ada main kat padang lah. Main posisi apa tu? Scrum half? Malu lah. Prop? Dulu lah saya cakap dulu Jangan tengok figure sekarang. Dulu saya main stand off dulu. Stand off. Saya main stand off. Tapi disebabkan Kolej 12, rasa sekarang masih lagi ramai atlet kan. So competition kuat sangat tu. So saya end up main kolej 4. Import lah. Import. Saya import. Boleh. Tak tahu saya dibenarkan. Sebab apa boleh? Sebab boleh dek. So boleh ni. So waktu tu memang ramai sangat. Maksudnya yang main Kolej 12 memang mostly budak sukan. Budak sukan ramai kat Kolej 12. Memang muka dia orang je lah.
bola muka dia orang, rugby muka dia orang juga. So macam memang tak ada chance awal macam biasa kita ni. So saya join member saya main college 4. So dari first year je sampai habis masa main college 4 every year. Apa sumum Suka nak sumum, saya main sumum every year college 4. Itu aktiviti petang lah. Kalau tak main kat Padang, saya just lepak kat bilik lah. Main game ke apa. Sebab itu je. Masa tu zaman tu game apa yang sedap? Oh, zaman tu FIFA FIFA tu wajib lah. FIFA kan dia keluar setiap tahun. Bila bulan 9 tu dah standby untuk tahun berikutnya ni download. So main game lah tu. Kehidupan tak sihat sikit. So bila malam kalau tak ada kelas silat ke apa, tak ada aktiviti, mostly kita akan lepak makan. Macam tempat-tempat macam favourite UM lah. Dalam lah ke luar? Luar, mesti luar lah. Kalau tak ada kenderaan tu penumpang lah member lah. Pergi makan dekat nasi lemak, Maplay ke, makan dekat Pantai Dalam ke. Tengok dunia lah. Tengok dunia lah. Tapi mostly dia kira cari tempat murah sikit lah. Student tempat mahal tak mampu lah. Itu kehidupan seharian lah. Apart from kehidupan seharian macam kalau weekend buat apa? Kalau weekend, weekend. Sama student. Weekend kalau tak ada aktiviti persatuan, sebab saya tak aktif macam mesh, aktiviti college. Saya memang menjauhkan diri sebab saya kurang minat tu. Sebab tu dari second year saya dah keluar dah, saya cabut dah. So every weekend, mostly weekend saya akan sama ada dulu saya selalu join volunteer punya program yang running event lah. Yang sebab dulu through program tu dapatlah sikit duit pocket, at least around 50 to 60 event larian. Almost every week tu larian lah, basikal punya event lah, rata-rata lah mostly orang Lembah Kelang. Volunteer lah, maknanya volunteer punya event lah. Organizer lah, part of organizer. Yang juga yang tuang air, yang jadi tunjuk jalan orang lari. Itulah kerja saya. Dia selalunya benda tu dia start kita ke standby daripada malam. So event larian selalunya kalau marathon dia start pukul 3 so pagi. Dapat allowance lah selalunya kan? Dapat allowance lah. Boleh lah tampung. Boleh lah, lepas lah bayar yuran. Ya. Yuran kelas silat. Lepas. Itu je lah kot. Tak ada lah benda yang macam menarik sangat pula. Okay. Nak kata aktif tu memang jauh sekali lah. Betul lah, langit dan bumi, gaya hidup. Dia antara gaya hidup lelaki dan wanita dan gaya hidup dua generasi. Saya tak pasti mana satu, tapi saya rasa lebih pada lelaki dan wanita. Sebab gaya hidup dia ni lebih kurang gaya hidup saya lah, saya rasa. Cuma saya mungkin baik sikit lah pada dia. Okey, terima kasih. Jadi kita terus ke segmen, saya rasa mungkin segmen penutup lah. Okey. Rata-rata tadi mungkin menghadapi kekangan dalam kita khususnya dalam kita menganjurkan program pengambilan ahli baru. Jadi kita cuba nak tahu root cause dia. Sebelum kita nak tahu apakah punca dia, mungkin juga kami nak dapatkan juga pandangan daripada Mesh, daripada Dini. Sebenarnya kat UM ni apa yang menarik? Dan apa yang membuatkan pelajar boleh tertarik dengan aktiviti-aktiviti berpersatuan. Mungkin tak khusus pada silat, tapi kita terhadkan kepada berpersatuan. Mungkin ada perkongsian pandangan daripada kedua-dua belah pihak ni. Mungkin kita mula dengan Mesh dulu kot. Kok ada cadangan pada kami di PSSM UM, apakah strateginya yang meet the gaya hidup sekarang ni dan memudahkan kita untuk penetrate setiap pelajar UM terlibat dengan aktiviti persatuan. Jadi bagi saya lah, saya boleh cakap untuk generasi saya je lah. Sebab kalau saya tak faham generasi atas-atas saya. Jadi bagi saya lah, saya tengok generasi saya, diorang suka benda yang mencabar. Diorang suka benda yang controversial. Diorang suka benda yang bukan senang nak dibuat. Tapi macam most of them, kadang-kadang lah yang saya tengok cabarannya bila orang tak nak bagi komitmen, bila orang tak nak buat pengorbanan pada benda tu. Contohnya lah kalau pergi kelas silat ke apa kan, kita ataupun masuk palapis contohnya. Macam kita suka nak cakap, oh saya pesilat, oh saya pegawai kadet palapis. Benda tu sedap nak beritahu orang. Tapi bila nak bagi komitmen, nak datang kelas setiap masa kelas latihan tu,
kalau nak kena bayar yuran pendaftaran, yuran kelas majlis ijazah, ataupun memang nak kena kekal fee, nak benda macam tu lah. Banyak benda yang you kena buat untuk jadi bagus dalam benda tu, ataupun untuk jadi dapat nama tu, untuk buat benda tu. So macam bagi saya lah, saya rasa itulah antara masalah generasi saya. Bila diorang susah nak bagi komitmen dalam, awal-awal mungkin kata diorang bagi nama nak masuk silat. Tapi dah lama diorang kata macam, assignment banyak. Kata selalu bagi alasan macam, nak exam lah, nak nilai, nak tu lah. Tapi macam sebenarnya orang lain buat okey je. Dia berkenaan dengan mindset orang tu sendiri. Orang tu fikir macam mana. Sebab at the end of the day, dia pasal diri awak sendirilah. Macam awak nak ke tak nak? Ada ruang tak untuk kita penetrate agak-agak? Mungkin boleh. Kalau bonding kuat. Okey, kalau lah, contohlah bagi saya, pengaruh rakan sebaya, pengaruh senior-senior kelas, macam kalau lah orang tu tengok contoh orang lain. Macam budak kelas saya dulu kan, kita orang rapat, kita orang selalu attendance kita orang full. Sebab bila kita orang tengok budak kelas kita orang lain, bila tengok saya selalu nak datang, walau macam banyak cabaran ke apa, memang akan buka ruang untuk kelas. Bila saya rasa, diorang tengok saya rasa kelas silat ni penting, jadi diorang pun akan ikut sama, prioritize silat juga, akan turut macam pilih silat instead of benda lain. Dan macam bila lah, macam contohnya dalam kelas tu kan, bila orang lain semua datang, takkanlah awak seorang tak nak datang kan. Lepas tu alasan yang awak bagi tu alasan yang remeh. Merasa malu lah juga. Orang akan malu dalam bila benda tu. So, dan lagi satu, target audience tu kena betul. So, ada je orang yang memang jenis dia, macam ramai je kawan-kawan saya kan, ada yang memang tak minat benda-benda fizikal. Ada yang memang minat contohnya debate ke apa. Kalau lah kita jumpa dengan golongan macam tu, kita nak pursue macam mana sekalipun, sebab tu memang bukan bidang diorang. So, benda tu like choosing like the hard path lah kalau you nak buat benda tu. Kalau lah kita macam betul-betul pilih kita punya target audience tu, orang yang memang suka aktiviti fizikal, suka aktiviti challenging, ataupun orang yang minat martial arts. So, nak persuade diorang tu macam mungkin lebih mudah banding dengan kita tak ada target audience langsung. Alright. Jadi, kalau saya boleh simpulkan sekarang ni, dia depend kepada setiap pelajar tu lah. Dan memang nak tak nak, memang betul lah pelajar tu. Cuma kalau boleh saya make it simplify, bila pun pelajar-pelajar UM ni lihat kita ramai bersatu, mereka akan dominan ke arah kita. Setuju tak? Setuju. Jadi mungkin itu satu benda cabaran untuk kita di peringkat jawatankuasa PSSN UM. Kita kena meramaikan ahli, dan ramai tu pun tidak semestinya, tapi kuantiti tu dia kena yang berkualiti, dia kena bersatu, and supaya adanya elemen visibility, orang tahu PSSN UM. Sebab saya berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Mes tadi tu, situasi sekarang ni saya rasa pelajar-pelajar ni dia macam minta maaf kalau simple word, lalang lah, and dah akan ikut di mana crowd tu. Kalau crowd tu ramai di PSSM, maka ramai akan ikut. Dan benda ni pernah berlaku. Saya pasti benda ni pernah berlaku sebelum zaman perpecahan. Masa tu ada selat cekak satu je. So semua akan pergi ke situ. Jadi ini cabaran lah untuk kita semua. And feedback daripada generasi tahun 2000-an. Yang lahir tahun 2000-an sekarang ni. Mungkin permulaan kita boleh pertingkatkan dari segi bonding kita, supaya kita menjadi satu, menghampiri kuasa dominan lah dari segi persatuan. Okay, itu daripada Mesh. Mungkin daripada ini agak-agaklah pemikiran apa generasi sekarang ni perlukan. Ini daripada Kementerian Pendidikan. Pendidikan ni untuk makluman semua, dan untuk makluman pegawai Kementerian Pendidikan kita, dan kita telah mulakan silibus kelas tunas seni silat cekak Malaysia, bermula pada umur 7 tahun sehingga ke 12 tahun adalah kelas tunas silat cekak Malaysia, dan kita telah mulakan masuk
ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah rendah, dan kita olah silibus kita supaya menarik minat pelajar-pelajar peringkat rendah ni terhadap silat, dan sedikit sebanyak ia memberi pendedahan awal kepada mereka apa itu seni silat cakap Malaysia. Dan pada umur 13 hingga 15 tahun kita namakan dia kelas awal remaja. Dan kedua-dua kelas ini kita adakan secara online dan juga fizikal. Mungkin sampai satu masa kita doakan supaya saudari ini dipermudahkan dapat naik pangkat, mungkin ada ruang untuk kita memperkembangkan lagi seni silat cakap, khususnya kelas tunas ni di semua peringkat sekolah. Okey, jadi saya balik semula pada dini, agak-agak apa yang pada pemikiran dini, pandangan dini, generasi masa kini yang perlukan, dan apa yang menarik minat mereka, dan kat mana yang kita boleh suit the problem, untuk mereka terus berpersatuan. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, saya rasa dia punya core problem lah, bukan problem, core issue dia untuk persatuan ni PCSM UM, bagi saya betul lah macam Fauzi cakap, dia sebenarnya kurang visibility tau. Sebagai contoh, saya ambil contoh waktu saya belajar dulu lah, antara persatuan yang ramai orang join adalah persatuan anak negeri lah, anak negeri, ataupun yang bawah SHIPI kita ada macam Sekrem, sukarelawan, persatuan sukarelawan. So apa yang saya nampak persatuan yang ada yang kita tak ada adalah visibility. Bukan visibility tu dari segi mempromosikan kita dekat poster, billboard sebagainya, tapi mewujudkan diri kita bila tepat pada masanya. Sebagai contoh, macam kalau ada sebab waktu zaman saya tu, bila saya cakap saya masuk silat cakap, even saya punya cosmate pun ada yang tak tahu lagi kewujudan persatuan tu setengah tu. Macam nampak macam kita sebenarnya tak sampai visible kat mata dia orang, dekat college dia orang. Adakah kita terlalu eksklusif? Saya nampak ke arah tu. Saya nampak mungkin ke arah dari segi kita punya macam mana? Sebab kita cuba kekalkan keaslian silat, kita punya macam mana? Dia punya flow tu semua. Waktu tu mungkin kurang kita punya keterbukaan untuk menarik lebih. Kita cuba menarik, macam kita cuba buat promosi kepada kolej-kolej, tapi waktu saya study tu, benda tu kurang lah. Maksudnya kalau kita buat dekat kolej pun tak ramai yang datang. Saya tak pasti, mungkin silapnya pada promosi, kurang promosi, ataupun mungkin kurang daya sexiness dalam silat tu mungkin jugalah waktu tu. So mungkin way forward, sebab saya rasa benda ni masih terpakai sehingga generasi sekarang. Macam Wan Zul cakap tadi, student ni dia akan tendensi untuk pergi ke persatuan yang lebih ramai, lebih crowd. Satu, mungkin kawan dia dekat situ. Satu, second adalah dia akan rasa lebih enjoy sebab komuniti tu lebih besar. Bila lebih besar, dia akan pergi kepada, dia akan menyumbang kepada kewangan persatuan tu. Lagi ramai bayuran, persatuan lebih banyak duit untuk rotate, untuk pusing, generate, dan juga untuk buat aktiviti, seterusnya buat aktiviti. Sebab student ni waktu saya lah, kita suka beraktiviti, pergi aktiviti luar, pergi aktiviti santai ke, pergi hiking ke, pergi aktiviti luar lah mostly lah. Sebab untuk yang kurang, maksudnya yang tak ada option banyak untuk persatuan, dia nak persatuan yang boleh bawa dia tengok benda luar. Bukannya sekadar dalam UM saja, semua pasal dalam UM kan. Secondly, mungkin cadangan saya tak pastilah pernah difikirkan tak tahu ni, mungkin salah tu nak tingkatkan visibility tu, mungkin boleh buat kelas latihan di tempat yang lebih terbuka. Mungkin bukan semua peringkat lah, kita faham macam peringkat potong kena jatuh mungkin lebih tertutup, tapi mungkin setengah peringkat ataupun mungkin at certain period kita buat dekat, contoh macam dekat KPS ke, mungkin dekat dataran-dataran fakulti mana-mana, kita tengok crowd ramai. Sebab sekarang saya nampak trend dulu dengan sekarang tak berbeza. Macam dulu malam student tempat lepak tak banyak, sunyi. UM mati. Saya sekarang mati lagi tak mati kan. Dulu tempat orang lepak
akan keluar lah, sama ada pergi lepak mamak ke, lepak kedai makan ke, main snooker ke, karaoke sebagainya. Tapi sekarang saya nampak UM saya datang malam free time juga. Dia nampak lebih hidup sebab ada ni tempat-tempat macam kat sini lah, tempat study, ada kafe, ada few kafe kan. Dulu waktu saya suka study malam lah, saya jarang study pagi semua. So kita orang punya tempat study malam tak banyak. Ada hanya macam depan library, dekat dataran-dataran fakulti macam sunyi kan. Dia tak meriah, tak semeriah sekarang lah. Mungkin untuk meningkatkan visibility dan segi promotion tu mungkin boleh target tempat-tempat macam tu lagi lah. Maksudnya soft sell lah. Maksudnya instead of kita bagi directly flyers dan sebagainya, mungkin kita just buat demo macam tiba-tiba ada demo kat situ ke, ataupun kelas main buat dekat kawasan yang orang selalu nampak ke. Macam tu lah. Okey. Alright. Okey. Maklum balasnya menarik lah. Cuma saya akui lah waktu awal-awal dulu memang kami ni tenaga pengajar daripada IPT luar. UM ni dia ada satu, saudara, saya punya pemerhatian, UM ni dia ada semangat ke college tu tinggi. Betul. Semangat college orang tu tinggi. KK 12, KK 5 kan. Dia berbeza dengan zaman saya. Zaman kami semangat college tu tak ada. Paling kuat pun ada semangat fakulti. So kalau event apa semua, dia akan ada satu, kalau malam tu ada satu center point lah, tempat tumpuan. Peringkat awal kami masuk UM 2011 sampai zaman dini ni memang malam sunyi lah, gelap. Cuma mungkin apa yang Dini kata, malam di UM sekarang ni dah lebih hidup. Mungkin lepas ni kita boleh datang ke UM peringkat malam, kita survey lah apa yang perlu strategi. Okay? Kalau jalan malam kat UM pukul 3 pagi pun memang rasa selamat sebab ramai orang. Ramai orang 3 pagi? Ya. Kalau pergi kat Tasik tu, confirm kat gazebo tu memang ada orang. Kalau pakai jubah, pakai serban, lari kot orang. Jarang pergi dekat Assalamualaikum. Cipta malam tak ada orang. Okey. Dia lain lah compare. Mungkin boleh diperhalusi lah antara tu, macam tadi Dina cakap visibility, saya rasa Mesh pun setuju. Visibility kita dah almost 50 tahun dan 2011 sampai 2023 ni kat 12 tahun visibility kita masih tak ada lagi. Jadi mungkin kita boleh lihat ke arah itu. Jadi sebelum kita pergi ke penutup, kita ada sesi, kita benarkan sesi soal jawab lah. Ada beberapa soalan daripada pendengar kita secara online. Untuk kita dapat lah, kita berhenti rehat seketika, kita sambung selepas ini. Okey, terima kasih. Selamat kembali ke podcast siri 1. Jangan elak, ini semua cubaan anjuran Persatuan Sindikat Cakap Malaysia Universiti Melaya. Bersama kita hari ini adalah Dini, alumni PSSCM UM, dan juga mantan yang dipertua PSSCM UM, dan juga saudari Mesh yang pada hari ini menjawab jawatan sebagai Timbalan Setiausaha PSSCM UM. Okey, saya dapat 2 soalan. Satu untuk saudari Mesh dan juga satu untuk saudara Dini. Siapa nak jawab dulu agak-agak ni? Abang jawab lah. Jawab dulu lah. Ladies first. Sangkut tadi. Ladies first. Ladies first. Okey, tadi Mesh ada nyatakan UM ni hidup sampai ke 2-3 pagi. Iaitu berbeza dengan zaman kami masuk mula-mula dulu 2011 sampai, saya tak tahu bila yang zaman UM dah hidup sampai 2-3 pagi. Agak menarik juga untuk di-explore. Tapi sebelum saya explore sendiri, saya nak juga dapat bayangan agak-agak apa yang berlaku pada 2-3 pagi tu, apa aktiviti yang dilaksanakan. Nak jujur lah. Sejujurnya, ni kalau biasalah, budak UM semua tahu. Tu port dating. Kat mana port dating tu? Boleh kami usah-usah? Dekat Tasik tu ada dalam gazebo, banyaklah gazebo dengan ada banyak-banyak bench dan ada satu di atas pokok tu ada rumah pokok tu. Rumah situ pokok lepak tu. juga. Ya? Oh ya. Ya, kadang-kadang ada Kat mes tu. Ya, situ memang selalunya kalau balik kelas silat ke apa kan, saya akan macam jalan kat situ sebab memang akan ada orang. Dan biasanya contohlah kalau orang masa pasum dulu, kalau habis discussion, assignment semua, kira rasa nak healing, dating lah kat situ. Dating lah. Healing lah. Kata pula itu. Healing lah kat situ. Dan tak tahulah sebab biasanya jawapannya healing lah sebab ramai orang bila dia ada busy kan malam, pagi-pagi semua.
So bila malam-malam tu nak macam santai, jalan-jalan, macam tengok keindahan alam. Diorang tahu tak tempat tu keras. Zaman kami dulu rasa dia momokkan tempat tu keras. Tak asyik. Ke Generasi sekarang Moden macam lah. moden lah, dah tak ada kan. Tak ada. So urban legend tu. Hanun Tawar tu pun takut dengan diorang kot. macam mana nak rasa takut kalau ramai orang kat situ? Yalah. Alright. Oh, itu aktiviti diorang Sampai 2-3 pagi healing tengoklah tasik tu. Power. Ke ada yang memancing? Tak ada. Tak ada? Tak ada ikan Tak ada ikan Kalau dah sama sekarang dah ada ikan. Dulu ada. Ada yang berkayak? Malam buta? Mana ada, tak ada. Tapi memancing tu macam pelik je sebab memancing ni macam generasi abang je. Oh, jangan sekarang tak memancing kan? Macam awet je. Macam tu je. Kat social media. Tapi sekarang tak boleh lah. Jangan rakam. Potong-potong. Okay. Alright. Terima kasih, Mesh. Ni soalan untuk Dini lah. Kan? Apakah perubahan selepas grad ni? Selepas grad. Perubahan fizikal tu dah memang sah lah. Kan? Sekarang ni mungkin apa Perubahan. yang rasa beza lah. Satu, okay, dah selepas grad tu just selepas grad macam graduan biasa lah. Kita akan cek kerja, jam between kerja semualah. So saya rasa saya masih lagi perangai universiti tu sampai saya at least 2018, 2017 tu lah. Maksudnya lepas 2-3 tahun tinggalkan universiti baru perangai universiti tu hilang lah. Apa perangai universiti tu apa? Perangai universiti tu macam selalu lepak, bermalasan, nak lebih kurang macam tu lah. Maksudnya kerja-kerja awal, kerja first year dengan second year selepas grad tu, perangai bermalasan tu masih ada lah. Lepas grad tu berapa lama nak boleh jumpa jodoh? 10 pula. Tak, dia ada faktor tu. Okay, Kadang-kadang betul. orang tu berubah sebab dia dah ada pasangan. Adakah dia ni berubah sebab selepas ada pasangan ataupun sebelum tu masih wah-wah lagi? Rasanya right before jumpa pasangan pun dah slow down lah perangai, macam suka berpelesiran juga kan. Berpelesiran. Suka keluar malam. Sekarang dia memang ada rumah Sekolah rumah. Dia banyak berubah lah. Macam saya rasa benda ni come naturally bila kita semakin berumur. Kita punya circle makin kecil. Komitmen kita makin besar. Especially dah berumah tangga dan sebagainya. One thing yang saya perasan, mungkin benda yang berubah adalah way of thinking lah. Satu, dulu waktu study kita lebih fikir banyak benda yang localized around kita je. Kita tak fikir pasal community, paling tak pasal community kita, pasal family, extended family semua lah. Tapi bila dah berumur ni, lepas grad tu, benda-benda tu jadi one of the priority lah dalam saya punya kehidupan harian. Maksudnya masa tu, salah satu bendanya mungkin masa tu lebih di-spend dengan family instead of saya pergi keluar malam makan kat luar seorang kawan kan. Tapi benda ni pun depends pada orang jugalah. Mungkin setengah orang waktu lepas grad pun dah ada family, mungkin perangai tu masih ada. Mungkin saya punya rezeki jumpa pasangan yang baik, yang boleh ubah saya dari segi perwatakan dan juga dari pemikiran lah. Sebab wife saya pun, untuk makluman, dia pun asasi juga. So mungkin asasi UM ni dia different breed sikit kot. Dia lain sikit, macam tinggi sikit je. Maklumlah dia pun PhD juga, saya degree je. So banyak benda lah dia mengajar saya dari segi pengurusan hidup. Daripada pengurusan hidup tu dia comes together pengurusan kewangan. So dari benda tu slide bit by bit dia change saya punya lifestyle lah. Dari lifestyle seorang student sampai sekarang lah. Okey, kita sudah menghampiri ke penghujung rancangan. Sebelum itu kita minta penutup lah, penutup harapan daripada panel kita ni, khusus kepada ahli-ahli Persatuan Sains Cekap Malaysia Universiti Melaya dan mungkin juga kepada pelajar-pelajar UM, ucapan penutup. Dan sebelum ucapan penutup tu mungkin boleh dikongsikan juga apakah yang dibawa, yang dibelajar dalam ilmu silat cekap yang dibawa dalam kehidupan. So ada dua, apakah yang dibawa
yang dia belajar dalam kehidupan sehingga sekarang. Kan? Ilmu silat cekak yang Dini dapat, dan juga mungkin terus ke wrap up penutup. Silakan. Okey, untuk salah satu benda yang saya rasa saya masih pegang sampai sekarang lah, lebih kepada jati diri lah. Jati diri sebagai seorang, mungkin sebab saya dah kurang aktif dengan persatuan, tapi jati diri sebagai seorang warga negara Malaysia, sebagai seorang Muslim tu banyak saya belajar waktu persatuan lah, benda-benda. Sebab waktu persatuan ni kita boleh kata mentah lagi lah. Sebab banyak benda kita memang terima. Kalau terima benda baik, baiklah jadinya. Kalau terima benda buruk, buruk lah lepas grade tu kan. So Alhamdulillah waktu persatuan tu jati diri adalah benda yang saya pegang. Maksudnya jati diri dari segi tak senang terpengaruh dengan benda-benda yang kurang elok. Alhamdulillah tak ada terlibat dengan apa-apa rasuah dan sebagainya. So benda tu yang pesan-pesan dan guru tu ada juga masih saya ingat lah. Okay, untuk wrap up tu, untuk pesanan kepada PCSMUM, saya walaupun saya tak aktif lah kot sekarang, berkata tak aktif lah, dormant lah sama status lah, tak aktif dalam persilatan dan juga persatuan, tapi saya harap sangat silat ni, silat PSSMUM khususnya dan juga PSSM secara keseluruhan amnya dapat terus meningkatkan dia punya kedudukan dalam Malaysia ni lah. Sebab walaupun saya tak aktif, tapi saya punya anak saya dia sangat minat dengan silat. Sebab problemnya sebab kawasan saya tu tak ada silat, dia ada silat untuk orang dewasa je rasanya. Dan itu pun waktu lewat malam lah. So macam kurang sesuai untuk budak-budak. Saya memang kalau ada silat cekak berdekatan memang saya akan hantar, insyaAllah. Umur 7 tahun, ada umur 7 tahun? Belum anak saya tahun depan umur 6 tahun. 7 tahun, kelas terdekat Putrajaya lah. Saya tu insyaAllah boleh lah, setengah jam boleh lagi. InsyaAllah saya akan sambung lah. Dan pesanan untuk PSSMUM, saya boleh kata jangan mengalah lah dari segi, especially nak recruiting new members. Sebab saya rasa benda tu adalah benda yang quite drag me down, especially waktu YDP. Sebab benda ni macam kita buat kita rasa macam dah power lah waktu tu. Buat demonstrasi, bagi flyers, pergi kat kafe, pergi dekat KPS semua, bagi semua kan. Tapi bila tengok ahlinya, hasil lepas tu dia macam rasa down lah. Sebab kita dah pernah keringat semua, malam tidur lewat apa semua kan, bergerak semua, RM1 apa semua habis, tapi ahli tak nampak. Mungkin saya boleh kata tu macam orang kata macam perjuangan kita sebagai ahli lah. Mungkin hasil tak nampak sekarang, tapi mungkin in future generation akan benda tu, at least benda tu wujud lagi. Kita mengekalkan generasi tu. Mungkin tak berkembang pesat per se, tapi at least PCSMUM tu wujud sehingga 10 tahun atau 20 tahun akan datang. Dan juga at least kalau kita semua yang masih at least kan dah keluar, benda semangat tu masih macam saya kalau boleh hantar anak saya ke masyarakat, saya akan hantar silat cekak. Sebab benda tu sebab saya dah alami, saya tahu dia punya culture, saya tahu dia punya budaya macam mana. Saya rasa memang elok untuk kita. So at least benda tu dia membuatkan silat ni kekal hidup lah sampai bila. Okey, terima kasih Dini. Okey, Mesh, walaupun belum bekerja, agak-agak apa yang dibawa dalam kehidupan Mesh dan mungkin boleh wrap up kepada kawan-kawan supaya silakan. Okey, jadi saya dapat banyak sangat benda daripada silat cekak ni. Tapi antara satu benda yang saya rasa menarik, masa saya peringkat asas, saya ada tanya soalan ni kat TV. Macam mana saya perasan dalam website silat cekak, dia cakap pasal silat cekak ni pembelajaran dia sepanjang hayat. Dan saya tanya, kenapa pembelajaran dia sepanjang hayat? So, dia ada bagi 4 jawapan. Tapi jawapan yang saya ingat, jawapan pertama dia adalah macam serangan apa yang kita, kan kalau kita belajar untuk ambil serangan mana yang datang dulu. Jadi benda tu dia boleh dikaitkan dengan kita ada banyak masalah. Contohnya saya pun sangat busy. Jadi benda tu kena let lah. Macam mana yang kita nak settlekan dulu adalah mana yang sampai dulu. Jadi macam saya gunakan benda tu dalam hidup saya. Macam bila nasihat-nasihat yang diberikan oleh TP tu macam bukannya dengar masa kelas je, lepas tu macam tak lupakan je. Macam saya fikir pasal benda tu juga, masa benda tu kaitkan dengan hidup sendiri. Sebab satu benda pasal silat ni adalah silat ni dia bukan sekadar persilatan je. Dia
kait dengan jati diri, kerohanian. Jadi benda tu boleh dikaitkan. Saya punya pesanan terhadap PSSMUM, saya lah yang ahli Pesan PSSMUM. kepada diri sendiri lah. Pesan sebab saya nak sangat tengok PSSMUM ni jadi persatuan yang cool kat Universiti Malaya. Yang kita, sebab saya nak tengok kita kukuh, kita padu, kita kenal each other, bond kita kuat dan orang pandang kita pun macam rasa macam nak jadi macam diorang. Rasa macam silat ni best. Instead of orang pandang, orang kan pandang silat macam kadang-kadang ada orang yang pandang silat sebagai kolot ke apa. So saya nak orang bila tengok kita macam wow, aku pun nak jadi pesilat juga. Okey, terima kasih. Okey, jadi berakhir sudah siri pertama podcast Jangan Elak Ini Semua Cubaan. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada saudara Muhammad Dini yang sudi melapangkan masa. Inilah satu elemen giving back. Kalau alumni UM, mungkin saya boleh highlightkan alumni UM. Ini contoh alumni UM yang hadir giving back to UM. Cuma platform dia mungkin berbeza melalui platform Persatuan Silat Cekap Malaysia Universiti Malaya. Terima kasih lagi sekali Dini sudi hadir, dan kepada saudari Mesh juga sudi berkongsi, memberi pendapat dan pandangan terhadap gaya hidup semasa yang mungkin kita boleh rukai lagi supaya kita mudah untuk mengambil pengambilan ahli baru masa akan datang. Lagi sekali kepada para pendengar dan penonton, boleh layari Spotify rasmi podcast Jangan Elak di Cekap Malaysia Universiti Malaya, manakala YouTube rasmi adalah Silat Cekap Malaysia Universiti Malaya. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.